Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 29 Mei 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita, Sarawak akan menjadi negeri pertama di negara ini yang melengkapkan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, Sarawak bakal mencapai sasaran untuk melengkapkan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan menjelang Ogos tahun ini. Menurut beliau, Sarawak akan menerima vaksin sepenuhnya untuk kira-kira 2.2 juta penduduknya pada penghujung Ogos tahun ini, sekaligus menyelesaikan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan negeri ini. Saya juga sukacita umumkan bahawa pembekalan besar akan bermula pada minggu pertama bulan Jun, di mana penghantaran akan mula dengan skala yang lebih besar. Dan pada minggu pertama bulan Jun, kita anggarkan 380,000 dos vaksin akan dihantar ke negeri Sarawak dan akan dihantar pada setiap minggu sehinggalah mencapai 4.4 juta dos pada akhir bulan Ogos. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan mesyuarat bersama Pasukan Bertindak Khas Imunisasi COVID-19 CITF Kebangsaan dan CITF Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Khairi menambah sebanyak 45,000 suntikan vaksin mesti dilakukan setiap hari bagi mempercepat dan melengkapkan proses vaksinasi tersebut kepada seluruh rakyat Sarawak. Tegas beliau, usaha untuk mempercepatkan proses vaksinasi di Sarawak adalah khususnya bagi keperluan undang-undang dan isu kesihatan awam. Sarawak needs to call for its elections within 60 days. That is by law. So with that in mind, there needs to be some form of accelerated vaccinations for the state of Sarawak. Because if the emergency ends on the 1st of August, and that is the indicative time frame of the emergency, then Sarawak will have to have state elections. Now, I don't know if you remember what happened during the Sabah state election. If the state of Sarawak is not fully vaccinated, by the time they have the state elections, then not only the state of Sarawak, but the entire country of Malaysia is at risk of another wave, and we cannot afford that. Selain itu, Khairi juga memaklumkan pusat pemberian vaksin PPV industri akan ditubuhkan di kawasan perindustrian, kilang dan peladangan secara in situ bagi memudahkan pekerja mendapatkan vaksinasi. Kita juga telah bincangkan keperluan untuk membuka PPV industri di kawasan-kawasan perindustrian bagi kawasan-kawasan kilang dan juga PPV industri di kawasan-kawasan perladangan, iaitu untuk pekerja-pekerja ladang. PPV industri ini akan dibuka di in situ ataupun di tempat industri, sama ada di tempat kilang ataupun akan dibuka di tempat peladangan. Laporan selanjutnya, perkhidmatan telekaunseling merupakan satu perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bagi membantu orang ramai yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19 serta memerlukan sokongan psikologi dan emosi. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, melihat kepada situasi pandemik COVID-19 di negeri ini yang berlanjutan dan bertambah serius, perkhidmatan sokongan itu adalah perlu bagi mereka yang memerlukan. Bercakap dalam sidang media pengaktifan semula telekaunseling Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS di Kuching pada Jumaat, Datuk Seri Fatimah menambah perkhidmatan itu disediakan untuk semua rakyat Sarawak yang berada di bandar dan juga di luar bandar. Orang ramai yang memerlukan perkhidmatan ini boleh menghubungi pegawai psikologi JKMS di talian 082 445 710 atau talian kasih 15999 atau mengisi maklumat di Google Form seperti yang tertera. Seterusnya, sebanyak RM277,000 geran projek kecil luar bandar MRP disalurkan kepada 60 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di Dun Tanjung Datu. Pegawai Daerah Lundu Gustian Durani yang mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Dun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu telah menyampaikan penyerahan geran tersebut di Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu pada Khamis.
Beliau turut menyampaikan amanat ADUN yang menyeru supaya peruntukan yang diberikan digunakan dengan sebaik mungkin untuk membantu mereka yang memerlukan di kampung masing-masing. Pada majlis tersebut turut diadakan simbolik penyampaian sumbangan N3 prihatin kepada seramai 200 asnaf yang terpilih sempena perayaan Hari Gawai yang bakal menjelang. Berikut pula, tiada pembelian panik berlaku di sebuah pasaraya terkemuka di Kota Semarahan seperti yang ditularkan di media sosial. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Negeri Sarawak, Morgan Arumugan menjelaskan kekeliruan itu timbul mungkin disebabkan orang ramai terpaksa beratur panjang susulan penetapan penjarakan sosial 1 meter sebelum masuk ke premis. Beliau menjelaskan hasil tinjauan turut mendapati keadaan itu berlaku disebabkan SOP menetapkan jumlah pembeli dihadkan dalam satu-satu masa. Tambahnya, menerusi kenyataan media pada Jumaat, terdapat juga orang ramai membeli barang keperluan sambutan Hari Gawai pada saat akhir. Dalam pada itu, KPDN-HEP akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Hari Gawai 2021 berkuat kuasa 28 Mei hingga 3 Jun 2021. Senarai barangan bagi SHMMP Hari Gawai Daya 2021 adalah seperti berikut. Tambah kenyataan itu, KPDN-HEP akan membuat pemeriksaan dan pemantauan di premis yang berkaitan di seluruh Sarawak bagi memastikan peniaga patuh ke atas SHMMP tersebut. Mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan boleh dikenakan penalti seperti berikut. Orang ramai digesa membuat aduan jika mendapati ada peniaga yang melakukan kesalahan dengan menghubungi talian seperti yang tertera. Berikutnya mengenai perkembangan COVID-19 di Sarawak pada Jumaat. Jumlah kes positif baru COVID-19 di negeri ini terus mencatatkan 3 angka dengan 698 kes menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 45,436. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah tersebut 401 kes atau 57.45% dikesan di daerah Sibu, Miri dan Kuching. Daerah-daerah yang merekodkan kes seperti yang tertera. Sementara itu, sebanyak 4 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan dan menjadikan jumlah meningkat kepada seramai 276 orang. Dalam kenyataan sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu kluster baharu di daerah Simunjan iaitu kluster Tengah Hulu Gedong Simunjan. Manakala kluster Sungai Gemuan Meradong diisytiharkan tamat dan 85 kluster masih aktif. JPBN Sarawak turut membuat keputusan berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Emizaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.